Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Hari ini Abang nak bercerita tentang legenda seorang perempuan. Tapi kalau korang tengok tajuk Abang ni mesti terteka-teka, ni siapa sebenarnya perempuan ni? Cik Siti Aminah. Jadi kalau korang nak tahu cerita bermula sampai habis, tonton video Abang. Kalau abang sebut Cik Siti Aminah, tak ramai orang yang tahu. Tapi kalau abang sebut Siti Jalang, boleh kata semua orang tahu. Kisah yang kita tahu adalah seorang perempuan yang bernama Siti Aminah ni, dia ni seorang perempuan yang sangat cantik. Disebabkan kecantikannya, dia telah berkahwin dengan 99 orang lelaki dan akhirnya menjadi 100 lah kan. 99 orang lelaki yang berkahwin dengannya diakhiri dengan kematian selepas sehari bergelar suami isteri. Dan mengikut legendanya, semua suami-suami ni mati sebab telah digigit oleh seekor kalajengking yang keluar daripada alat sulit Siti Aminah ni. Tiba-tiba abang terfikir, kalajengking tu keluar daripada alat sulit, lepas tu digigit apa lah? Abang tak tahulah yang si kalajengking ni akan sengat dekat mana kawasan lelaki tu. Tapi korang pun tahu-tahu je lah kan, dia sengat dekat mana. Astaghfirullahalazim, orang dah meninggal, tak baik. Tapi sebenarnya itu bukanlah cerita yang sebenar. Abang dapatkan cerita ni daripada penduduk-penduduk asal yang tahu tentang cerita ni. Bukan kalajengking yang keluar, dan bukanlah kalajengking yang menyebabkan suami-suami itu mati. Korang dengar cerita ni Kisah ni berlaku pada 1700 macam tu lah. Kira-kira 200 tahun selepas Sultan Mahmud mangkat di Julang. Dan kes ni berlaku dekat Kota Tinggi. Sebenarnya Siti Aminah atau nama dia Cik Siti Aminah ni berasal daripada Kelantan. Sebab itulah dia cantik. Sebab orang Kelantan kan dia macam ada darah-darah Siam, kulitnya putih, matanya besar, kulitnya mulus. Kebanyakan orang Kelantan memang rupa-rupa macam tu kan. Sebab itulah selepas dia dijadikan anak angkat oleh satu keluarga Bugis di Johor, dia tu sangat terkenal. Sebab waktu tu dekat kawasan-kawasan Johor tu tak ada orang yang rupa-rupa Siam. Jadi dekat Kota Tinggi tu memang terkenal lah nama Cik Siti Aminah yang mempunyai rupa paras yang tersangatlah cantik. Disebabkan kecantikan ni juga, sejak daripada kecil, Cik Siti Aminah telah diberikan satu amalan oleh keluarga Bugisnya. Budak kecil kan dia tak tahu apa amalan tu, dia bacalah. Dah bak angkat dengan mak angkat dia suruh baca. Amalkan setiap hari. Selalunya amalan ni dibuat sebelum mandi dan selepas mandi. Korang nak tahu amalan ni adalah amalan apa? Sebenarnya amalan ni dikatakan untuk melindungi Cik Siti Aminah daripada kejadian dirogol. Sebab cantik sangat kan, takut anak kecil ni kena rogol. Sebab itu mak bapak Bugis ni suruh anak ni amalkan satu amalan ni. Rupa-rupanya amalan ni telah sebati dalam jiwa Cik Siti Aminah sampailah dia besar. Sewaktu dia membesar dengan cantiknya, akhirnya adalah pemuda kampung yang juga sama cantik masuk meminang untuk memperisterikan Cik Siti Aminah. Tapi keluarga Cik Siti Aminah memberikan beberapa syarat. Syarat yang pertama ialah si lelaki ni boleh berkahwin dengan Cik Siti Aminah tanpa sebarang hantaran ataupun mas kahwin. Boleh kahwin bogel macam tu je lah. Senang kahwin macam tu. Itu syarat pertama. Syarat kedua ialah jika malam pertama si suami gagal untuk meniduri isterinya, iaitu Cik Siti Aminah, keesokan harinya si suami perlulah menjatuhkan talak. Jika talak tidak dijatuhkan, si suami akan mati keesokan harinya. Maksudnya hari ketiga baru dia mati. Jadi selepas mendengar syarat-syarat, 3 syarat je kan, bukan susah sangat. Yang pertama, kahwin tak payah pakai hantaran, duit mas kahwin tak payah. Lepas tu syarat yang seterusnya, perlulah meniduri isterinya di malam pertama. Lelaki ni dengar syarat yang pertama dengan kedua ni, meniduri isterinya, itu bukan syarat, itu kewajipan. Dia ingat senang. Dia ingat benda tak ada muslihat. Sebenarnya ada muslihat di sebaliknya. Pada malam perkahwinan tu, si suami telah bersiap sedia batin dan zahir untuk melayari bahtera perkahwinan. Sedang dia cuba untuk berlayar
baru dia perasan Cik Siti Aminah tidak mempunyai alat sulit. Gelabah beruklah Abang Mat ni. Mana pula bini aku punya ni? Abang tak dapat bayangkan muka dia waktu tu. Dia macam tercari-cari. Oi mana, oi mana, oi mana. Dan syarat yang ketiga, dia perlu bercerai keesokan harinya kalau dia gagal untuk meniduri isterinya. Tapi apa yang berlaku pada si lelaki ni, keesokan harinya dia tak nak ceraikan bini dia. Dia nak bawa bini dia jumpa seorang bomoh yang terkenal. Tapi belum sempat dia bawa jumpa bomoh yang terkenal, tiba-tiba dia diserang sawan dan mati. Sejak daripada tu, kisah Cik Siti Aminah gagal untuk berkahwin telah menjadi heboh seluruh Kota Tinggi. Jadi yang datang selepas tu, suami kedua, ketiga, keempat, kelima sampailah suami ke-99 bukanlah orang-orang biasa. Kebanyakannya adalah guru-guru silat ataupun petapa-petapa ataupun orang-orang alim. Mereka semua cuba untuk berkahwin dengan Cik Siti Aminah sebab mereka yakin ilmu-ilmu yang diorang ada ni mampu untuk mengatasi ilmu Cik Siti Aminah. Korang mesti pelik, kenapa si mak bapak bugis Cik Siti Aminah ni tak batalkan ilmu tu? Sebenarnya mereka tak boleh batalkan. Cara pembatalan ilmu tu ialah si suami mestilah mempunyai ilmu agama ataupun ilmu apalah, ilmu yang alam ghaib yang sangat tinggi untuk membatalkan amalan Cik Siti Aminah ni. Sampailah suami yang ke-100. Jadi suami yang kedua sampai suami ke-99 tak semuanya mati. Ada yang mati, ada yang bercerai. Yang mati tu macam tu lah, mati sawan. Ada yang bercerai lah. Waktu tu tak kira dah rupa suami macam mana pun, baik besar, baik tinggi, baik rendah, baik hitam, baik putih, mak bapak Cik Siti Aminah terima je, semata-mata untuk membatalkan amalan yang diamalkan oleh Cik Siti Aminah. Jadi sampailah giliran suami yang ke-100. Apabila suami yang ke-100 tu kahwin dengan Cik Siti Aminah, pada waktu tu Cik Siti Aminah dah umur 50-an tau. Kira katanya lah dah putus head, dah tak boleh dapat anak lah kan. Tapi disebabkan suami ni, si lelaki ni sangat kesian dengan Cik Siti Aminah, sejak daripada kes tu lah dia digelar Siti Aminah Cik Siti Jalang, sebab bersuamikan dengan ramai orang kan. Yang gelar tu pun orang-orang tu juga. Kita balik pada cerita. Jadi disebabkan lelaki ni sayang ataupun kesian dengan Cik Siti Aminah yang difitnah-fitnah sebagai jalang, dia pun mengambil inisiatif untuk berkahwin dengan Cik Siti Aminah. Sebab dia tahu dia mempunyai ilmu yang cukup untuk mengatasi ilmu yang diamalkan oleh Cik Siti Aminah. Pada malam perkahwinan, dia tidak terburu-buru untuk meniduri Cik Siti Aminah. Katanya, dia telah memberikan air Yasin kepada Cik Siti Aminah. Selepas itu, dia telah memandikan Cik Siti Aminah dengan air embun yang telah diambil sebelumnya, sambil dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran dalam surah-surah tertentu. Dan pada malam itu akhirnya alat peranakan ataupun alat sulit Cik Siti Aminah munculkan diri. Barulah si suami ni boleh menjalankan tanggungjawabnya sebagai suami di malam pertama perkahwinannya. Dan sangatlah beruntung, walaupun menjadi suami yang ke-100, tapi dia dapat berkahwin dengan Cik Siti Aminah. Perkahwinan itu tidak bertahan lama sebab Cik Siti Aminah akhirnya meninggal. Pada umur berapa dia meninggal abang tak pasti. Tapi selepas dia meninggal, dia telah berpesan kepada saudara mara dan suaminya supaya mengkebumikannya jauh daripada orang ramai. Sebab dia telah berkecil hati dengan fitnah-fitnah yang ditaburkan. Mengatakan dirinya sebagai perempuan jalang yang ingin bersuamikan 100 orang. Sebab itulah kuburnya terletak agak jauh daripada pendapatan. Itulah sebenarnya kisah Cik Siti Aminah ataupun Cik Siti Jalang, seorang perempuan yang cantik yang telah berkahwin dengan 100 orang lelaki. Abang harap lepas ni tak ada pula korang cerita Cik Siti Aminah daripada alat sulitnya keluar
kalajengking gigit lelaki tu punya, tak adalah kan. Jangan buat fitnah, sian dia pun tak nak jadi apa yang terjadi pun dia tak nak terjadi sebenarnya. Dia nak hidup aman damai, tapi disebabkan dia dah mengamalkan sesuatu amalan daripada kecil dan amalan itu telah sebati dalam jiwanya, sebab itulah amalan tu sangat susah untuk dibuang. Sampailah dia berjumpa dengan orang yang betul-betul mempunyai ilmu yang tinggi, yang boleh membuang ataupun mengatasi ilmu yang telah diamalkan. Terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap ia menjadi pengetahuan tambahan untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.